Baik, daripada kedua hadis 98 dan 99, ya, dapat kita membuat kesimpulan bahawa pergerakan-pergerakan selain daripada pergerakan solat ketika solat terbahagi kepada 5 hukum. Ya, pergerakan tambahan selain daripada pergerakan solat, ya. Pergerakan solat tahu, ya, berdiri, rukuk, sujud, ya. Pergerakan tambahan selain daripada solat terbahagi kepada 5 hukum. Yang pertama, yang haram, yang membatalkan solat. Pergerakan tambahan yang haram, yang membatalkan solat. Ia adalah pergerakan yang banyak secara berterusan tanpa darurat dan tanpa kemaslahatan. Ini sifat dia lah yang dianggap haram, yang akan membatalkan solat itu. Kalau dia banyak bergerak berterusan, maknanya apa? Berterusan apa? Berulang-ulang, ya, secara mendadak, tanpa darurat, ya, tanpa keperluan dan tanpa maslahah, ya, maka dia akan membatalkan solat orang tu. Yang kedua, yang makruh, ya. Tadi haram, yang ni makruh. Makruh, pergerakan yang makruh dalam solat tetapi tidak sampai membatalkannya. Ia adalah pergerakan yang sedikit tanpa keperluan, ya. Pergerakan sedikit tanpa keperluan yang bukan untuk maslahat solat itu. Seperti apa? Ya, seperti, ialah, tahulah, gerak orang tengah solat. Contoh, ya, orang tengah solat, siapa yang diuji dengan memakai tie? Contoh, ya, tengah solat, betul-betulkan jam. Mungkin boleh tengok-tengok jam sikit. Ustaz, sangat. Ya, Bukan sangat. sangat. Tunggu dulu, coming soon. Ya, ya, ini semua dihukum makruh kerana tidak ada keperluan untuk pergerakan-pergerakan tambahan ini dan tidak ada maslahah untuk solat itu, ya. Yang ketiga adalah pergerakan yang harus, ya, dan ia adalah pergerakan yang sedikit yang ada keperluan, dengan keperluan. Pergerakan yang sedikit dengan keperluan, ya. Dan bolehlah kita kategorikan perbuatan Nabi seperti mana dalam hadis yang kita telah bacakan tadi. Baginda mendukung Umamah, ya, dalam kategori ini, ya. Ialah pergerakan yang harus, ya. Begitu juga telah sabit bahawa Nabi SAW ketika salat, ya, baginda membuka pintu untuk Aisyah yang ketuk pintu, ya. Nabi salat dalam rumah, Aisyah datang ketuk pintu, baginda tengah salat, ya, tapi salatnya tidak menghalang untuk dia bergerak dan membuka pintu, ya. Ini semua termasuk dalam kategori yang ketiga ini, iaitu hukumnya harus, ya. Termasuk seterusnya adalah pergerakan yang disunatkan, yang dianjurkan. Mungkin ada yang terkejut, ada pergerakan tambahan selain daripada pergerakan salat yang dianjurkan, ya. Ia adalah apa? Pergerakan yang berkaitan, yang bertujuan untuk maslahat salat, ya, bertujuan untuk kemaslahatan salat itu, ya. Seperti apa? Bergerak untuk mengisi kekosongan dalam saf, contoh, ya, atau untuk merapatkan saf, ya. Tadi bergerak maknanya apa? Bergerak ke depan, ya, untuk mengisi kekosongan. Tiba-tiba ada kekosongan, orang tu terbatal wuduknya, apa, dia keluar, contoh, ya. Maka dia bergerak ke depan saf. Dia kat saf belakang, dia pergi ke saf depan untuk mengisi kekosongan itu, ya. Atau dia mendapati kat
sebelah kanan atau kirinya ada renggang, ada kerenggangan, ada kekosongan, maka dia merapatkan dirinya dengan orang makmum di sebelahnya, ya. Atau menggaru apa? Menggaru gatal, menggaru, ya. Menggaru kegatalan disunatkan, dianjurkan, kerana dia adalah untuk kemaslahatan salat tu. Kenapa kita kata kemaslahatan salat? Ini kerana kalau dia tak garu, apa akan jadi? Oh, dia tahan je, tak boleh nak konsentrate. Nampak? Maka menjadi kemaslahatan untuk salat, untuk digaru, selesaikan musibah dia tu, ya. Atau ada nyamuk tengah gigit, nak tengok aja. Atas kefahaman orang sufi, kesian nyamuk tu, nyamuk tu pun nak makan juga, nak hidup juga. Pandailah awak. Kita kata disunatkan untuk tepuk, ya, kerana ia adalah untuk kemaslahatan solat tu, ya. Kerana kalau dibiarkan, itu semua akan mengganggu solat kita, ya. Baik, juga seperti yang ditanya tadi, ya, kalau orang menguap, dianjurkan untuk menutup mulut, ya, dan kurangkan bunyi itu. Jangan wah, ya, dalam solat atau di luar solat, ya. Maka walaupun kita solat, kita tetap dianjurkan untuk tidak membunyikan menguap itu dan menutup mulut itu, ya. Seperti mana adalah hadis, ya. Kerana apa? Kerana syaitan, kalau kita biarkan, syaitan akan mentertawakan orang itu, ya. Kalau dibiar, dia nguap, wah, kan. Kita tengok orang kafir, kan, orang kafir yang tak ada adab, yang tak tahu sunat Nabi ni, kan, tengok macam mana dia nguap, ya. Semua satu dunia kita tengok, kan. Kenapa dikatakan syaitan mentertawakan dia, ya? Kerana antara hikmah yang dapat kita kata, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, kerana ketika itu muka orang itu akan menjadi sehodohnya, kan? Sehodohnya, muka orang yang tak pernah kita nampak muka dia macam tu, tiba jadi macam tu, muka buka mulut, kan? Dan kerana itu juga menjadi tanda kemalasan, ya. Maka kerana itu kita dituntut untuk sedaya upaya mengekang, ya, menguap itu. Dan kalau berlaku juga tak tahan juga, jangan dibunyikan, dan sedaya upaya kita tutup mulut kita. Kalau terbuka, ditutup, maknanya jangan dibuka. Tapi kalau terbuka juga, tutup dengan tangan, ya. Maka ini pergerakan-pergerakan ini masuk kategori dianjurkan, disunatkan, ya. Maknanya kita buat dapat pahala jauh sekali daripada merosakkan salat atau membatalkannya. Dianjurkan, dapat pahala, ya. Dan kategori yang kelima, yang terakhir, adalah pergerakan yang wajib, pergerakan tambahan dalam solat yang wajib. Seperti apa? Membetulkan kiblat. Kalau tengah solat ternyata bahawa arah yang kita sedang menghadapnya adalah salah, tidak menghadap kiblat, sama ada orang tegur atau kita teringat, ya, maka kita wajib untuk membetulkannya. Bergerak, tak kira macam mana sekalipun, insya-Allah. Berapa? 360 ke 160? 180. Jangan ada yang kata 360. Kalau 360 dia pusing balik lah, kan? Dia kena, insya-Allah, kalau 180 pun, pergerakan 180 darjah pun, dia kena gerak. Itu semua, ya, wajib dilakukan, ya, dalam salat itu. Ya, dengan erti kata kalau dia tak buat, salatnya akan jadi batal, ya. Baik. Juga contoh yang kita boleh beri, kalau sekiranya dia sedar pada pakaian dia ada najis, ya, atau pada tempat di solat ada najis, ya, dia berkewajipan untuk membuangnya. Atau kalau alas kakinya ada najis, seperti mana yang telah berlaku pada Nabi SAW, di mana Nabi sedang salat, tiba-tiba, ya, Nabi menanggalkan alas kakinya. Ternyata para sahabat di belakang yang memakai alas kaki,
pun turut menanggalkan alas kaki mereka. Sesudah salat, ya, Nabi bertanya kepada mereka, kamu tanggalkan alas kaki kamu kenapa? Apa kata mereka? Mereka kata, kerana kami melihat kamu, wahai Nabi SAW, menanggalkan alas kaki kamu. Tetapi apa Nabi kata? Sungguh aku tadi tengah salat, maka Jibril datang kepadaku dan memaklumkan kepadaku tentang najis yang ada pada alas kakiku itu, ya. Maka kerana itu Nabi tanggalkan. Adapun kamu tak perlu, ya. Tapi nak kata bagaimana ittiba'nya para sahabat, ya, spontan terus mereka lakukan, tak banyak soal, tak banyak tanya, ya. Baik, itulah keadaan-keadaan pergerakan dalam solat yang mana ia tidak lari daripada kelima-lima hukum syarak tadi tu, ya. Sama ada haram, makruh, harus, sunat ataupun wajib, ya.